Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan saya Haryanti Jumatusen. Berita utama malam ini. Negara Brunei Darussalam dan Arab Saudi menikmati hubungan diplomatik yang mesra meliputi kerjasama dalam pelbagai bidang. Pelaburan sistem kesihatan kritikal bagi kesejahteraan sesebuah masyarakat. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salihah binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam akan berangkat ke Kerajaan Arab Saudi yang bermula pada 9 April 2023. Negara Brunei Darussalam dan Arab Saudi menikmati hubungan diplomatik yang mesra sejak terjalinnya pada 1 Julai 1987 yang meliputi kerjasama dalam bidang hal ehwal agama, haji dan umrah, urusan visa, ekonomi dan tenaga. Keakraban ini dapat dilihat melalui beberapa siri keberangkatan yang lalu, antara lainnya keberangkatan negara ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi pada bulan Januari 1999 dan kali terakhir Baginda berangkat ke Arab Saudi adalah bagi menghadiri Arab Islamic American Summit pada bulan Mei 2017 yang dihoskan oleh negara berkenaan. Manakala ke bawah Dulia Maha Mulia Raja Salman bin Abdul Aziz As Saud, penjaga dua masjid suci dan Raja Arab Saudi, juga pernah berangkat mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam pada bulan Mac 2017. Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara tahun 1444 Hijrah akan diadakan malam ini di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Majlis tahun ini dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Kawangan dan Ekonomi dan Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS. Tema bagi Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara tahun 1444 Hijrah ialah bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian dengan petunjuk Al-Quran.
Secara langsung, majlis sambutan tersebut akan dapat diikuti di kesemua saluran RTB bermula pukul 9.35 malam. Antara pengisian acara, permakluman keputusan musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan tahun 1444 Hijrah dan keputusan musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat negara anggota MABIMS tahun 1444 Hijrah. Majlis juga akan diserikan dengan persembahan daripada peserta terbaik setiap kategori. Negara Brunei Darussalam komited bagi pengukuhan sistem penjagaan kesihatan melalui prinsip liputan kesihatan sejagat dengan memastikan penyediaan perkhidmatan yang boleh diakses dan saksama kepada semua. Pandemik COVID-19 telah membuktikan bahawa penjagaan kesihatan asasi yang kukuh adalah komponen penting bagi kesiapsiagaan dalam menangani apa jua kecemasan, terutama dalam mendukung tindak balas dan pengurusan kecemasan tersebut. Dalam perutusan sempena Hari Kesihatan Sedunia, Menteri Kesihatan berkata, pelaburan bagi sistem kesihatan yang kukuh adalah kritikal bagi kesejahteraan sesebuah masyarakat, meningkatkan pembiayaan awam bagi kesihatan dan menurunkan kos out of pocket boleh menyelamatkan nyawa dan pada waktu yang sama membantu mencapai dan memajukan matlamat pembangunan mampan yang tidak terhad kepada perkara berkaitan kesihatan. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam beruntung kerana menerima perkhidmatan kesihatan berkualiti dan mudah diakses di kesemua daerah yang disediakan oleh kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kesihatan. Pusat-pusat kesihatan yang disediakan berkonsepkan pusat kesihatan sehenti dan terletak di beberapa lokasi strategik di seluruh negara. Pusat-pusat kesihatan tersebut membolehkan penduduk setempat mendapat akses yang lebih mudah kepada perkhidmatan kesihatan asasi. Hari Kesihatan Sedunia disambut setiap 7 April. Tema sambutan tahun ini, Kesihatan untuk Semua. Bulan Ramadan merupakan bulan terbaik untuk kita lebih mendekati Al-Quran. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Bersempena bulan Ramadan Mubarak, Kementerian Kesihatan mengadakan Majlis Bertadarus Al-Quran dan penyampaian derma kepada anak-anak yatim Hospital Suri-Suri Begawan, Kuala Belait. Majlis petang kemarin diadakan di surau hospital berkenaan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis diselajurkan dengan tahlil dan doa arwah bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Nak Damit dan almarhum Duli Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim dan bagi pegawai dan kaki tangan hospital yang sudah kembali ke rahmatullah. Penyampaian derma kepada 14 orang anak yatim daripada warga kaki tangan Hospital Suri-Suri Begawan dan Pusat Kesihatan Belait disempurnakan oleh Menteri Kesihatan. Syarikat Pelabuhan Muara pagi tadi mengadakan majlis tahlil dan membaca surah Yasin bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pangeran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi dan ahli lembaga pengarah syarikat Pelabuhan Muara sendirian berhak. Bacaan tahlil dan Yasin dipimpin oleh Awang Nasihin bin Haji Yahya, Ketua Imam Masjid Setia Ali Muara. Majlis bertujuan mengimarahkan bulan Ramadan dan mengukuhkan hubungan kaki tangan dari pelbagai jabatan.
Syarikat Pemasaran Minyak Brunei Shell BSM Sdn Bhd juga mengadakan majlis membaca surah Yasin dan bertahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Nak Damit dan almarhum Duli Antara Mak Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja. Rombongan diketuai oleh Muhammad Nur Syafi'i bin Datuk Paduka Haji Abdul Jalil, Pengarah Urusan BSM. Urustia program keagamaan belia Pusat Dakwah Islamiah dan belia Mu'alaf Asy-Syahadah dengan kerjasama Jami'ah Sri Hasanah Bolkiah dan Persatuan Persahabatan Brunei China petang kemarin mengadakan majlis iftar mahabbah di Jami'ah Sri Hasanah Bolkiah, Kampung Kiulap. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis diserikan dengan persembahan bacaan Al-Quran dari Awang Muhammad Saiful Dafi bin Muhammad Suhaimi alias Suwandi bin Suhaimi, pemenang Qari Musabakah Muratal Al-Quran bagi Mu'alaf Senegara tahun 1444 Hijrah 2022 Masihi. Majlis menunjukkan Islam adalah agama yang mementingkan hubungan silaturahim dan membuat kebaikan walaupun berlainan agama dan bangsa. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan sahaja dituntut untuk dibaca, bahkan untuk dijadikan rujukan dan panduan bagi semua perkara dalam kehidupan. Di negara Brunei Darussalam, membaca Al-Quran sudah menjadi amalan harian di kalangan masyarakat Islam, sama ada secara bersendirian atau berkumpulan. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini, amalan membaca Al-Quran lebih giat dilaksanakan, terutama dengan mengadakan aktiviti membacanya secara berkumpulan. Perkara tersebut antara kandungan khutbah Jumaat hari ini bertajuk Tingkatkan Amalan Membaca Al-Quran di Bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah masa yang terbaik untuk kita lebih mendekati Al-Quran. Inilah masanya kita berusaha untuk khatam Al-Quran dengan cara dan kaedah yang sesuai. Oleh yang demikian, marilah kita sama-sama menjadikan amalan membaca Al-Quran sebagai budaya atau gaya hidup seharian. Bukan sahaja kita membacanya dengan tartil dan fasih, tetapi juga memahami dan meneliti isi kandungan yang terdapat di dalamnya untuk mengambil iktibar dan pengajaran daripadanya. Dengan yang demikian, Al-Quran itu akan mampu menjadi obat dan penawar, menjadi panduan dan petunjuk, menjadi jawapan dan penyelesaian kepada segala permasalahan. Sesungguhnya amalan membaca Al-Quran dan sekaligus mengamalkan isi kandungannya adalah jalan ke arah kecemerlangan di dunia dan juga di akhirat. Al-Quran mempunyai ajaran dan peraturan yang lengkap sebagai petunjuk ke arah kebenaran. Al-Quran hendaklah dibaca dan diajarkan bukan hanya kepada kanak-kanak, bahkan juga pelbagai peringkat umur yang memerlukan bimbingan. Sehubungan itu, Jawatan Kuasa Takmir Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai meneruskan lagi kelas bimbingan Iqra' dewasa lelaki dan perempuan. Awang Haji Muhammad Yusof bin Haji Ahad, guru kelas bimbingan Iqra' menyatakan kelas ini dapat membantu para pelajar memperbaiki dan menghalusi bacaan Iqra' dan Al-Quran. Menurutnya, kelas Iqra' dewasa lelaki diadakan setiap hari Isnin dan kelas Iqra' dewasa perempuan pula setiap hari Jumaat. Juga diadakan kelas Al-Quran dewasa setiap hari Rabu. Okey, pada mulanya memanglah mereka ni terdapat kesulitan menangkan mereka ni mengkali telah lama meninggalkan persekolahan zaman. Jadi tiba-tiba kembali semula seperti baru. Jadi itulah masalahnya sedikit. Tapi akhirnya alhamdulillah dengan adanya usaha yang gigih daripada mereka sendiri bertambah baiklah. Beberapa pelajar yang mengikuti kelas bimbingan Iqra' menzahirkan rasa syukur kerana bukan sahaja dapat memperbaiki bacaan Al-Quran, bahkan juga mempelajari ilmu tajwid.
Saya amat bersyukur dan kerana dapat sudah menyorang membaca Al-Quran itu dengan nyorang lebih teratur dan sempurna. Alhamdulillah setakat ini kami sudah boleh pandai membaca Al-Quran. Daripada belajar Iqra ini kami dapat juga membaca Al-Quran yang ditunjukkan oleh. Alhamdulillah dari pembelajaran kami dari Iqra menuju ke Iqra 5 dan 6. Masa ini ada 2-3 orang penuntut yang boleh membaca Al-Quran. Peserta negara yang menyertai pertandingan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-26 di Dubai, Emirat Arab Bersatu selamat tiba di negara Brunei Darussalam lewat petang kemarin. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi menyambut kepulangan Awang Abdul Aziz bin Nur Nasran ialah Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Halwa Agama. Awang Abdul Aziz diumumkan sebagai salah seorang peserta 10 terbaik di musabakah tersebut. Beliau menerima hadiah berupa wang tunai berjumlah lebih kurang RM19,300. Mengeluarkan zakat merupakan rukun Islam yang keempat selepas berpuasa di bulan Ramadan. Adapun pengertian zakat dari segi bahasa itu ialah suci, bersih, berkat, bertambah dan subur. Manakala dari segi istilah syarak pula bermaksud mengeluarkan sebahagian harta dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat yang ditetapkan untuk diagihkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Pada tahun ini, seramai 362 orang amil dilantik bagi 142 kawasan dan tempat mengutip zakat di seluruh negara. Kadar nisab zakat fitrah bagi setiap seorang yang memakan beras wangi ialah RM2.84, manakala nisab zakat bagi beras siam ialah RM1.93, iaitu bersamaan dengan nilai 2 kilo 268 gram beras. Kutipan zakat fitrah bagi tahun 1444 Hijrah adalah sebanyak RM1,114,697.18 berbanding tahun 1444 Hijrah RM1,13,534.93. Manakala muzaki atau orang yang membayar zakat fitrah pada tahun 1443 Hijrah seramai 354,940 orang. Bagi kutipan zakat harta pula, RM20,295,910 dan 30 pada tahun 1443 Hijrah. Muzaki bagi zakat harta pada tahun 1443 Hijrah adalah seramai 6,201 orang. Sejak tahun 2021, Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Majlis Agama Islam Brunei MUIB telah memperkenalkan perkhidmatan pembayaran zakat fitrah secara dalam talian bagi memudahkan masyarakat Islam di negara ini untuk menunaikan kewajipan zakat fitrah. Sungguh pun pembayaran zakat fitrah secara dalam talian dilaksanakan, kaedah pembayaran zakat fitrah melalui amil masih tetap berjalan seperti biasa. Kumpulan Sokongan Kanser Payudara Brunei petang tadi mengadakan Majlis Penyampaian Sumbangsih Prihatin Musim ketiga. Majlis diadakan di Balai Sarmayuda, Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. 94 orang anak yatim menerima sumbangsih prihatin yang disampaikan oleh Dayang Hajah Tutiyati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pengisian majlis termasuk bertahlil. Majlis bertujuan memeduli dan menyantuni anak-anak yatim di negara ini. Majlis diteruskan dengan penyerahan hasil kutipan jualan amal Kelab Panaga Seria sempena Bulan Kesedaran Kanser Payudara.
Persatuan bekas peserta rancangan kapal belia Asia Tenggara dan Jepun bersatu dengan kerjasama Hive Enterprise petang tadi menjalankan projek berbagi bersama kali ketiga. Sebanyak 600 pek makanan berupa bubur ayam dan air botol diagihkan ke beberapa buah tempat di daerah Brunei dan Muara. Projek ini bertujuan untuk menyampaikan amanah sumbangan atau sedekah seangkat hati daripada ahli bersatu dan orang ramai kepada masyarakat dan insan-insan yang memerlukan semasa bulan Ramadan ini. Dalam mengharapkan ganjaran pahala berlipat ganda dan keberkatan bulan Ramadan, Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGGMB mengadakan Majlis Khatam Al-Quran dan penyampaian derma anak-anak yatim. Majlis diadakan pagi tadi di Ibu Pejabat Persekutuan berkenaan di Ibu Negara. Hadir Awang Haji Badar bin Haji Ali, Timbalan Yang Dipertua PGGMB. 21 orang anak yatim terdiri daripada anak-anak ahli PGGMB menerima sumbangan derma. Sumbangan dihasrat dapat membantu meringankan bebanan perbelanjaan menjelang Hari Raya Aidilfitri nanti. Dipersilakan Muhammad Adam Haris bin Haji Syahwardi. Syarikat NBT Brunei lewat petang kemarin mengadakan majlis penyampaian derma kepada anak-anak yatim. Majlis diadakan di bilik pameran NBT di Gadong. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Haji Hussein, pengurus pengarah NBT. Inisiatif Gift of Smile merupakan sumbangan berupa paket makanan dan wang yang antara lainnya bertujuan meringankan beban anak-anak yatim menjelang Hari Raya Aidilfitri. Majlis diselajurkan dengan berbuka puasa. Tiga orang belia dan belia wanis menyertai program Minal Masjid Ilal Masjid 2.0 Ramadan Revival Anjuran Kumpulan Belia Ibadur Rahman Masjid Hasanal Bolkiah Pekan Tutong dan Kelab Belia Masjid Zainab Lumut. Program bertujuan memberi peluang kepada para peserta untuk mengenali masjid-masjid yang ada di negara ini. Selain itu, ia juga bermatlamat untuk meningkatkan jati diri mereka agar dapat menjadi belia yang berkualiti dan berwawasan. Pengisian program sepanjang 3 hari ini insyaAllah salah satunya yang kuliah-kuliah agama, membaca Al-Quran bersama-sama supaya belia ni terpaut hati bis dorang ni dengan Al-Quran lah tu. And last day insyaAllah akan ada program charity drive which is sedikit banyak untuk membantu meningkatkan kesedaran belia ni kepada masyarakat lah. Sempena nuzul Al-Quran, bilik rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Galeri Pameran Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanal Bolkiah akan dibuka untuk kunjungan orang ramai orang awam esok 8 April bermula pukul 9 pagi hingga 3 petang. Galeri Rambut Mulia Rasulullah mempamerkan rambut mulia baginda Rasulullah serta koleksi lain yang terdiri daripada cebisan burdah serta replika kesan tapak kaki, pedang-pedang dan tongkat Rasulullah. Orang ramai dialu-alukan untuk mengunjungi galeri pameran berkenaan untuk menyaksikan dengan lebih dekat lagi khazanah warisan kegemilangan Islam dan bahan-bahan artifak sejarah yang dipamerkan. Tiket masuk boleh diperoleh di kaunter-kaunter tiket dalam bangunan Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanal Bolkiah. Maklumat lanjut layari laman sesawang www.bkishhb.gov.bn atau Facebook Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanal Bolkiah BKISHHB atau Instagram BKISHHB.bn.